Hello gang, welcome back to Alpine Tips. So hari ni aku tengah prepare aku punya nutrition plan pemakanan aku untuk aku tracking pada kali ni. So aku punya tracking pada kali ni agak lama lah, lebih sebulan, lebih kurang sebulan setengah, mungkin antara 40 hingga 45 hari. So aku dah sediakan makanan ni dan makanan ni semuanya aku telah bincang dengan aku punya dietitian mengikut data pendakian aku dululah. Sebelum ni masa aku mendaki di Iran, aku telah ambil aku punya data pendakian mengikut aku berapakah kalori yang aku gunakan pada setiap hari pendakian, berapakah tinggi suhu, tinggi tempat tu, suhu tempat tu, dan mengikut temperature juga. Jadi dietitian aku telah plan mengikut data-data tu dan berapakah jumlah hours aku tracking, dan kita telah keluarkan satu macam jadual pemakanan yang perlu aku ambil pada setiap hari. Jadi kenapa kita perlu plan kita punya pemakanan semasa kita trekking? So of course masa trekking kita perlukan banyak tenaga kan. Jadi kadang-kadang kita trekking sampai 5 hingga 6 jam, kadang-kadang 8 jam, mungkin juga sampai 10 jam. Jadi kita perlukan tenaga sepanjang kita trekking pada hari tu. Tapi yang lebih penting juga, walaupun kita mungkin tak ada masalah waktu kita trekking pada hari yang tertentu, tapi pemakanan ni juga penting supaya pada hari hujung kita punya trekking days, contohnya aku akan mendaki dalam 40 hari. Kalau kita tak cukup makan, kalau kita tak plan pemakanan kita, mungkin 10 hari pertama kita tak ada masalah, badan kita tak ada masalah. Tapi bila dah sampai hari ke-20, hari ke-30, sebenarnya badan kita dah mula kehilangan muscle. Kita punya otot kita lah. Otot dekat kaki, otot dekat mana. Jadi bila kita, maksudnya bila kita kurang makan, pemakanan kita tak betul, jadi badan kita akan kehilangan otot. Okey, akan bermakna bila kita hilang otot, bermakna kita akan kurang strength, maknanya kita tak ada tenaga dan kekuatan yang cukup. Terutama biasanya bila dah hujung-hujung pendakian tu, biasanya adalah hari yang paling penting ialah contohnya hari ke puncak. Contohnya kali ni aku nak mendaki Gunung Manaslu. Aku punya hari untuk sampai ke puncak tu mungkin antara hari ke-25 ataupun hari ke-30. Bermula daripada hari pertama aku trekking. Jadi aku tak nak nanti pada hari ke-30 tu, yang hari aku nak naik puncak tu, badan aku semua dah susut, aku punya muscle dah tak ada, jadi badan kita tak ada energi yang cukup untuk sampai, tak ada cukup energi, tak cukup kekuatan untuk aku sampai ke puncak pada hari tu. Jadi sebab tu kita perlu plan makanan kita ni daripada awal, daripada hari pertama. Setiap hari kita mesti makan mengikut kalori dan nutrition yang cukup dan betul. Jadi pada hari yang paling penting, iaitu hari nak sampai ke puncak tu, badan kita masih cukup muscle dan kita ada cukup energi lah, macam itu. Itu adalah long term dia. Tapi begitu juga pada pendakian, pada setiap hari trekking. Jadi kita perlukan tenaga untuk kita trekking daripada pukul 8 pagi mungkin sampai pukul 5 petang. Kalau kita tak cukup makan, mungkin pada pukul 3 petang macam itu, kita dah tak ada tenaga yang cukup. Kalau mengikut setiap hari. Tapi macam aku cakap tadi, yang paling penting ialah dia punya long term plan dia. Sepanjang pendakian, sepanjang 40 hari, 30 hari tu, yang penting kita mesti pastikan kita punya badan kita cukup, kita punya muscle dan sebagainya cukup untuk sampai pendakian selama 40 hari. Begitu juga, sama je macam kalau korang trekking mungkin 5 hari, 7 hari, 10 hari kan. Jadi macam itu. Jadi makanan kita daripada hari pertama sampai hari ke-7 tu kita mesti plan dengan betul. Jadi pada hari ke-7 contohnya, kita masih ada cukup tenaga. Itu dia punya idea dia. Okay, so sekarang ni aku nak share lah apa benda yang aku dah sediakan. Tapi yang paling penting ialah aku dah explain berkenaan berapakah jumlah kalori yang kita perlukan mengikut hours trekking. Ada hari yang kita
Mungkin berehat, ada hari yang kita mungkin trekking pendek 3-4 jam. Mungkin ada hari kita bekerja trekking dengan lebih waktu, contohnya 6 jam. Ada juga kadang-kadang kita trekking yang kita bekerja lebih keras sampai 10 jam. Jadi aku punya dietitian telah pecahkan mengikut tiga plan ni tadi, iaitu light trekking, moderate trekking dan juga hard trekking. So jom kita tengok berapakah jumlah kalori yang mungkin kita perlukan. Mungkin tak sama bagi semua orang, tapi ini dia telah sediakan mengikut berat badan aku sendiri. Tapi ini adalah mungkin panduan yang lebih kurang sama dengan orang lain lah. Alright guys, so ini ada aku punya dietitian ada sediakan 3 table lah. First kali table ni ialah bila hari aku berehat ataupun hari yang kita berjalan dengan light trekking, mungkin dalam 3-4 jam saja. Ini 3000 kalori meal plan. Dan ini adalah jadual kalori yang kita perlukan. Contohnya aku sedang moderate punya trekking, mungkin dalam 4 hingga 5 jam, iaitu 4000 kalori. Dan yang ini adalah untuk hard trekking, mungkin hari ke puncak ataupun hari yang long trekking days, aku perlukan lebih kurang 6000 kalori. Tapi sebenarnya mungkin kita perlu pada hari tu sampai 9000 ataupun 10000 kalori kalau betul-betul hard trekking lah. Tapi ini cuma panduan. Sebaiknya ini adalah minimum requirement lah, ataupun minimum pemakanan yang kita perlu ambil pada hari tu. Okay, so macam mana aku plan mengikut hari? Okay, aku bagi contoh So makanan ni semua aku dah beli. Korang tak perlu beli sama macam apa yang aku beli. Kita kena beli makanan ni mengikut selera kita sendiri. Okay, contohnya macam ini aku dah try tu hari, aku rasa aku boleh makan. Macam yamba ni aku boleh makan. Contohnya lah, macam ini nasi biryani mungkin ada orang tak suka. Jadi ini aku buat mengikut selera pemakanan aku sendirilah. Tapi yang penting ialah kita nak plan mengikut kalori. Okay, contohnya hari yang moderate trekking. Okay, aku punya breakfast. Untuk breakfast, untuk lunch dan juga dinner, biasanya kalau korang trekking mengikut organizer akan sediakan lah breakfast, lunch dan dinner. Jadi korang sebelum pergi trekking tu kena tanya dengan organizer apakah biasanya makanan yang diorang akan sediakan untuk breakfast, lunch dan dinner. Jadi contohnya dia akan sediakan nasi apa semua, jadi kita kena tahu juga in detail adakah nasi tu dengan ayam ataupun dengan daging ataupun dengan lauk-lauk dan sebagainya. Tapi kita boleh plan lah, kita boleh agak pastikan makanan yang disediakan oleh kita punya organizer mempunyai kalori yang lebih kurang macam ini. Okay, contohnya breakfast. Okay, dalam table ni nasi, tapi jaranglah, biasanya breakfast roti kan. So untuk breakfast, untuk plan yang moderate trekking pada hari tu, aku perlukan 4000 kalori. So untuk breakfast aku akan makan 1000 kalori dan 38 gram protein. Okay, so macam mana nak dapat kalori ni? Korang kena check, boleh check dekat internet berapakah jumlah kalori untuk nasi, untuk ayam, untuk buah-buahan, untuk air teh dan gula, teh kopi ke dan sebagainya. Contohnya lunch juga, tanya kita punya organizer. Kalau kat Nepal ni biasanya kita makan dekat tea house lah, ataupun jadi apakah makanan dia? Contohnya nasi dengan ayam, contohnya lah. Okay, kita perlukan 1025 kalori untuk lunch dan juga 1025 kalori untuk dinner. Jadi ini biasanya dah disediakan oleh organizer. Jadi so apa yang kita perlu sediakan sendiri ialah snack. Okay, sepanjang kita trekking. So kau nampak macam ni. So aku ada satu breakfast dan aku perlu snack 1, 2, 3 kali, 4 kali snack. Mungkin snack ni maksudnya mungkin kita berehat tengah-tengah trekking tu kan, kita berehat dan kita perlu makan. Sebab kita memang tak cukup pemakanan kita hanya sekadar daripada breakfast, lunch dengan dinner. Kita kena masukkan snack snack session ni semasa kita trekking. Jadi apa yang aku buat ini semuanya adalah untuk snack period tu, waktu kita makan sepanjang kita berehat. Okay, untuk memastikan kita punya pemakanan kita cukup lah. Jadi macam mana kita nak buat? Contohnya snack satu ni, snack satu kita dah breakfast pagi tadi, kemudian kita dah trekking.
Kemudian snack satu ni, dalam jadual ni aku perlu makan power bar, okey. Contohnya macam ni lah. Contohnya ini aku beli, okey, contoh. Dan dia punya energy dia, kalori dia, aku perlu cari yang 200 kalori. So kat sini untuk apa, hutan ration ni berapakah kalori dia, iaitu 258 kalori. Jadi dah cukup untuk snack nombor 1. Oh, tapi aku perlukan 300. Jadi mungkin aku perlu makan ni satu dan juga beberapa kurma contohnya, okey. Kemudian snack kedua aku perlu makan 200 kalori lagi. Mungkin aku boleh ambil coklat Mars ni. Coklat Mars ni dia punya kalori dia ialah 229 kalori. Okey. Jadi cukup untuk aku punya snack yang kedua. Begitulah kita kena plan semua pemakanan kita sepanjang kita trekking lah. Okey. Jadi yang penting korang kena faham, ambil makanan ni mengikut kalori yang kita perlukan lah. Contohnya macam ni, 4000 kalori, dan juga protein juga sangat penting. Okey, protein. Contohnya protein yang aku perlukan ialah 1.9 gram protein kali berat badan. Okey, bermakna contoh berat badan kita, contohnya berat badan kita 100 kilo, kita perlukan 190 gram protein. Okey, protein ni korang boleh nampak juga dekat sini. Berapakah jumlah protein dia, ataupun kalau tak ada, korang boleh check dekat internet lah. Okey, ni satu. Contohnya ini adalah protein bar. Okey, setiap bar dia ada 32 gram protein. Jadi macam itulah kita kena plan kita punya pemakanan. Okey, kena plan, yang penting kita kena plan kita punya pemakanan. So aku dah pecahkan kat sini. Ini adalah aku punya snack sepanjang perjalanan. Dan paling penting ialah untuk hari kita sampai dekat puncak, aku sediakan sendiri aku punya dinner. Okey, aku tak ambil dinner daripada organizer, sebab kadang-kadang takut dia punya dinner aku tak selera makan. Jadi aku beli sendiri sebelum untuk kita makan untuk sampai ke puncak. Jadi penting, sebab kadang-kadang organizer punya makanan tak sesuai dengan kita. Jadi hanya untuk hari untuk kita ke puncak je aku sediakan. Selain hari tu aku akan makan dinner yang disediakan oleh organizer. Dan juga ini lunch juga. Ini adalah hari-hari contohnya lunch yang disediakan, pack lunch yang disediakan oleh organizer. Mungkin aku tak selera, so aku punya pack lunch aku sendiri. Okey, jadi macam itulah kita punya plan. Dan kemudian yang ini, belah sini aku dah pecahkan dua bahagian. Okey, yang belah sini semua ni adalah makanan-makanan tambahan yang aku akan ambil dekat dekat base camp contohnya. Kan kadang-kadang ada lauk, kita nak tambah sikit, ada sambal. Ini semuanya optional lah, optional. Dia ada daripada Kit Camp. Ini ada kopi daripada Anti Mini. Okey. Kemudian mesti korang pun suka makan Maggi. Belilah Maggi yang korang suka. Dan yang penting juga, aku ada protein shake. Okey. Ini adalah protein shake yang aku dah protein powder yang aku dah packing balik. So kadang-kadang especially bila kita trekking dekat Nepal ke ataupun negara-negara yang mungkin tak banyak makanan halal, jadi kita susah nak makan ayam ataupun daging kan. Kita akan makan vegetarian punya makanan. Jadi kita mungkin kekurangan protein. Jadi aku bawa protein shake ni untuk menggantikan kekurangan protein. Macam ni aku perlukan satu hari protein ni aku perlukan 156 gram protein kan. Jadi macam mana aku nak capai 156 ni? Mungkin daripada semua ni tak cukup, aku akan tambah dengan protein shake ni. Dan begitu juga energy food untuk kita trekking, especially pada hari kita nak naik puncak, kita perlukan macam ni ada energy gel, kemudian energy food yang macam ini. Okey, jadi kita kena sediakan sendiri. Dan kurma ni pun sangat-sangat penting. Kemudian aku ada gula-gula ni pun penting waktu kita trekking. Sentiasa kita ada makan gula-gula sepanjang jalan. Pastikan dalam mulut kita ada makanan, supaya benda ni akan memberikan kita tenaga jugalah. Dan selain daripada tu, mengelakkan kita batuk, jadi tekak kita pun rasa selesa. Okay, macam ni aku ada beli biskut. Ni bila-bila masa aku boleh makan. Ini adalah kismis. Okay, ni adalah kurma. Ni pun korang dah nampak, ini adalah hutan ration yang aku beli. Boleh je apa-apa jenis yang korang suka. Kemudian ni semua sneakers ni pun lebih kurang sama je macam power food macam ini.
Okay, energy food. Kemudian ini adalah sama juga energy food juga. Ini adalah air. Kita punya air ada recovery, ada yang untuk endurance, electrolyte yang kita boleh bancuh dia punya air dia. Kemudian macam aku cakap tadi, ini aku punya dinner pada malam sebelum sampai ke puncak. Ikutlah, ni aku ada Cloud9, ada apa? Ada coklat Cadbury, okey. Dan yang inilah, ini adalah aku punya protein bar dan juga energy bar sekali sebenarnya. Sebab dia punya kalori dia pun agak tinggi lah. Bagus. Aku first time juga try yang ni. Gula-gula kena banyak guys, gula-gula jadi inilah beberapa makanan yang aku sediakan untuk trekking kali ni. So aku harap korang mungkin dapat idea sikit macam mana nak plan pemakanan. Walaupun mungkin tak berapa detail apa yang aku explain ni, tapi mungkin aku harap korang dapat idea lah apa benda yang kita perlu sediakan. Dan kalau korang tak ada dietitian macam aku sendiri macam ni, tapi korang boleh plan mengikut apa yang aku buat ni. Pada hari yang mungkin kita hard trekking, kita perlukan mungkin 6,000 sampai 9,000 kalori pada hari hard trekking, hari ke puncak tu. Kalau moderate trekking, kita mungkin perlukan 4,000 hingga 6,000 kalori. Dan pada hari berehat ataupun light trekking, kita perlukan 3,000 hingga 5,000 kalori. Jadi itu adalah antara sikit panduan lah yang boleh korang cuba. Okay? Yang penting, kena plan. Itu je. Jangan tak plan apa-apa. Alright guys. See you again on another video. Aku harap video ni dapat membantu korang untuk yang nak trekking. Good luck. All the best. Pastikan kita sentiasa bertenaga sepanjang kita trekking. Semangat membara. See you again on another video. Bye-bye.